silakan. Terima kasih Speaker. Saya mengambil bahagian dalam perbahasan untuk rang undang-undang ini dan saya nak mulakan dengan mukadimah saya bahawa akta ini sangat diperlukan dalam komuniti kita pada hari ini dan akta ini bukan akta yang terbaik, tidak sempurna, it's not a perfect bill, namun merupakan satu hakikat bahawa ada peruntukan di dalam rang undang-undang ini yang amat diperlukan untuk membantu mangsa-mangsa sekarang. Walaupun ada pindaan, saya difahamkan ada pindaan dalam jawatankuasa yang akan dipinda oleh kementerian bahawa ia akan berkuat kuasa selepas akta ini diluluskan, tetapi saya percaya ramai telah sedia lama menunggu bertahun-tahun untuk akta ini. Yang pertamanya adalah penerimaan bil ini telah dibuat oleh civil society, Joint Action Group, dan saya juga telah menerima briefing note daripada mereka bahawa mereka juga setuju bahawa akta ini perlu diluluskan tahun ini kerana kita tak banyak masa lagi dan memandangkan Joint Action Group for Gender Equality and Gender Consultancy and Young Women Making Change telah pun bersetuju dan mereka juga telah membuat beberapa gesaan dan saya akan bacakan gesaan mereka. Satu, bahawa KPWKM perlu mendapatkan pandangan kumpulan advokasi ini termasuk organisasi masyarakat sivil yang lain dalam proses penggubalan peraturan yang berkaitan dengan organizational duty of care. Okey, yang ini sangat penting. Saya tak nak lepas rang undang-undang ini diluluskan, kementerian bertindak berjalan sendiri dan menggubal peraturan yang mungkin tidak akan diterima oleh Joint Action Group dan ahli-ahli parlimen yang lain. Saya minta supaya ada banyak lagi consultation dengan community supaya organizational duty of care yang akan diwujudkan dalam peraturan nanti tidak akan mewujudkan masalah yang baru seperti pengasingan jantina. Kalau kita kata semua organisation mesti mempunyai polisi ini dan kalau kita tak ada tata cara yang spesifik untuk membantu mereka, saya risau overzealous employers, dengan izin ya, overzealous employers akan buat gender segregation dan ini tidak menepati hasrat penggubah undang-undang untuk mewujudkan rang undang-undang ini. Kita tak nak gender segregation, ya. Kita nak kesedaran bahawa gangguan seksual ini tidak bagus. Yang keduanya, garis panduan yang akan digubal perlu dihebarkan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan peraturan tersebut serta menggunakan khidmat NGO yang terlibat untuk membantu mewawarkan dan memberikan kesedaran. Ketiganya adalah pemantauan dan penilaian pelaksanaan akta ini setelah ia diluluskan dan peraturan yang akan diinstitusikan termasuk dengan penubuhan sebuah jawatankuasa pemantauan dan penilaian yang terdiri daripada kumpulan advokasi mesti dibuat secara berkala dan kerap supaya pindaan boleh dibuat dengan cepat dan efektif. Kadang-kadang undang-undang kita luluskan tetapi orang di luar tak tahu bagaimana nak gunakan dan kalau kita tak ada pindaan yang cepat, okey, kita tak akan dapat efek yang kita nak melalui undang-undang ini. Yang keempatnya adalah KPWKM mesti menyediakan maklumat yang jelas termasuk sebuah pelan tindakan berhubung proses penggubalan peraturan dan menginstitusikan proses pemantauan dan penilaian. Dalam rang undang-undang ini juga ada beberapa isu yang saya nak bawa adalah satu pasal 4 lantikan untuk ahli tribunal yang isi tidak kurang daripada 5 orang anggota lain sebagaimana yang ditentukan oleh menteri yang mempunyai pengetahuan ataupun pengalaman praktikal dalam perkara yang berhubungan dengan gangguan seksual. Saya harap lantikan ini yang akan dibuat oleh menteri tidak bersifat lantikan politik dan anggota yang akan dilantik mesti mempunyai kredibiliti yang tinggi dan mempunyai pengalaman mengendalikan kes-kes seperti ini. Satu lagi saya nak katakan apa yang saya suka dalam rang undang-undang ini adalah satu pasal 9
tribunal hendaklah menentukan aduan gangguan seksual berdasarkan imbangan kebarangkalian. Dan salah satu sebab kenapa mangsa tak menggunakan penal code, kerana burden of proof tu terlalu tinggi. Jadi ini adalah bagus untuk mangsa-mangsa. Kemudiannya untuk pasal 14, semua pendengaran di hadapan tribunal hendaklah tertutup kepada orang awam. Ini juga bagus untuk melindungi aduan yang akan dibuat. Banyak mangsa kadang-kadang mereka status berkahwin dan mereka khawatir impak kalau mereka membuat aduan, impak terhadap anak-anak mereka kalau media keluarkan laporan pelbagai. Satu lagi yang saya suka adalah mengenai pasal 20 perintah, kerana ini yang banyak pengadu mereka nak, dan kerana gangguan seksual ini banyak berlaku di tempat kerja dan aduan pengadu mereka tak nak tukar kerja, tetapi apa yang mereka nak, hanya mereka nak satu tindakan memohon maaf, apology. B, ada public apology. Dan C adalah untuk pampasan tidak melebihi RM250,000 dan D adalah perintah yang difikirkan sesuai oleh tribunal. Jadi saya rasa setakat ini memang fasa-fasa ini menepati hasrat pengadu supaya mereka mempunyai perlindungan melalui akta ini. Beberapa perkara lagi saya nak sentuh untuk pasal 25 mengenai fungsi dan kuasa pentadbir untuk mengeluarkan notis atau menggalakkan apa-apa notis yang berhubungan dengan pencegahan atau kesedaran tentang gangguan seksual. Saya berharap notis yang akan dikeluarkan tidak bersifat menghukum cara orang memakai pakaian mereka. Kita memang kerap kita dengar ataupun lihat notis-notis di agensi kerajaan yang kata kalau berpakaian seperti ini tak boleh datang. Dan kalau ada banyak kes sekarang ini bila mereka membuat laporan, pegawai penguatkuasa tengok cara pemakaian mereka dan sepatutnya mereka mengambil tindakan terhadap aduan, tetapi yang selalu terjadi adalah pengadu kena marah cara pemakaian mereka. Jadi kita nak pastikan bahawa notis-notis ini tidak bersifat menghukum pengadu. Okey. Untuk pasal 26, kuasa untuk membuat peraturan, saya berharap Menteri akan juga merujuk kepada jawatan kuasa pilihan. Kita ada ahli-ahli parlimen, kita ada Women Caucus, dan isu ini bukan saja wanita tetapi ahli parlimen lelaki seperti Lembah Pantai juga sangat mengambil berat kes-kes seperti ini. Kalau boleh libatkan mereka, lebih bagus. Dan akhir sekali adalah untuk mengatasi kes gangguan seksual ini, kita perlukan iltizam politik yang kuat. Saya nak bagi contoh pengalaman saya mengendalikan kes gangguan seksual di Hospital Sungai Buloh bersama mantan Menteri Kesihatan Dr. Zul yang duduk tepi saya sini. Apabila kita mengendalikan kes tersebut dan Menteri sendiri menghadiri pelbagai mesyuarat bersama mantan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, dan masa dan perhatian yang diberikan oleh dua menteri ini untuk mengatasi kes gangguan seksual di Hospital Sungai Buloh memang first class, dan mereka mengambil berat dan mereka mempunyai iltizam politik untuk memastikan ada follow through sehingga tindakan tata tertib dilakukan terhadap orang yang melakukan gangguan seksual ini. Kalau kita bandingkan dengan kes pelajar Ain di sekolah yang telah keluar dalam berita sampai pergi mahkamah, banyak isu yang datang, kita tak lihat iltizam politik ataupun azam politik yang kuat daripada menteri yang terlibat. Jadi kalau menteri sendiri tak terlibat secara proaktif untuk membantu, ia akan menghantar satu signal yang tidak positif kepada pengadu ataupun mangsa lain di luar yang sedang berfikir sama ada nak buat aduan atau tidak. Kalau mereka lihat satu mangsa dihukum, mereka tak akan berani mengambil tindakan selanjutnya. Jadi iltizam politik sangat penting. Berdasarkan pengalaman tersebut juga, saya lihat kalau
kementerian akan menggubal peraturan, saya rasa perlu wujudnya juga khidmat kaunseling untuk pengadu. Sebelum kita mengambil tindakan tata tertib dan tindakan untuk kes Hospital Sungai Buloh, pelbagai mesyuarat diadakan bersama pengadu untuk menjelaskan hak mereka kepada mereka, dan ramai sebenarnya dalam keadaan tersebut mereka takut, mereka khawatir, mereka risau, mereka tak berani untuk membuat aduan, dan mereka perlukan banyak nasihat ataupun didikan mengenai hak mereka. Kalau mereka nak membuat laporan polis, apa yang akan terjadi? Kalau mereka nak pergi ke tribunal, apa yang akan terjadi? Saya rasa KPWKM perlu wujudkan satu unit memberi kaunseling kepada yang terlibat dalam kes gangguan ini. Satu lagi untuk peraturan, saya rasa ada pentingnya untuk kita gubalkan satu garis panduan untuk pihak media. Kalau kita ada mangsa gangguan seksual yang sangat muda dan mereka mempunyai masa depan yang panjang, kadang-kadang laporan media mendedarkan banyak butiran spesifik sehingga mereka rasa tak apalah, kita tak nak buat aduan, tak apalah, saya nak lindungi diri saya sendiri. Dan saya juga ada lihat mangsa yang mempunyai isu kesihatan mental selepas ini. Dan saya rasa khidmat kaunseling dan garis panduan untuk media, membantu media cara untuk laporan kes-kes gangguan seksual sangat penting. Akhir sekali, harapan saya dengan adanya akta baru ini, semua institusi kerajaan termasuk penjawat awam seperti Polis Diraja Malaysia, cikgu sekolah dan semua lapisan masyarakat akan mengambil serius dan mempunyai mindset baru, mindset switch dalam pengendalian kes gangguan seksual, dan mereka akan lihat bahawa isu ini bukan sahaja mangsa wanita tetapi lelaki juga boleh menjadi mangsa gangguan seksual, dan saya rasa kesedaran masih tidak wujud dan ada ramai ahli parlimen wanita merasakan kalau perkara seperti ini berlaku dalam parlimen, adakah mereka boleh pergi tribunal ataupun mereka nak pergi jumpa speaker ataupun mereka nak buat aduan kepada Menteri Wanita. Saya rasa semua ini masih kabur untuk ramai lapisan masyarakat. Kalau lepas baca berita ini, sudah ada undang-undang kes gangguan, undang-undang anti gangguan seksual, tetapi untuk kesedaran ini kita perlukan banyak roadshow, kita perlu banyakkan kesedaran kepada ahli parlimen sendiri. Kalau kita lihat kehadiran sekarang, belum lagi pukul 7, tetapi memang kalau kita lihat untuk perbahasan kes gangguan anti gangguan seksual ini, kehadiran tidak begitu merangsangkan. Dan walaupun isu ini adalah isu yang sangat serius. Jadi saya harap semua isu yang telah dibahas akan diberi penelitian yang serius oleh kementerian. Saya dengan silakan Lembah Pantai. Terima kasih. Sila Lembah Pantai. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Segambut. Saya ingin bertanya kerana bila kita lihat mungkin untuk mulakan apa pandangan Segambut bila kita nak mulakan sesuatu yang baru, dia mesti aspek pendidikan itu sangat penting. Pertama, kita selalu beranggapan bahawa isu-isu gangguan seksual ini terkena kepada kaum hawa, kaum wanita sahaja. Padahal kita baca di dada-dada akhbar dan juga di berita bagaimana contohnya guru-guru ada beberapa kes guru mahat tahfiz yang mengambil kesempatan yang merogol melakukan gangguan seksual terhadap pelajar-pelajar lelaki. Jadi ia bukan isu wanita. Jadi dia adalah isu sebenarnya ia adalah isu gangguan seksual terhadap mana-mana pihak. Jadi adakah Yang Berhormat merasakan bahawa kita perlu wujudkan satu sama ada dana ataupun bagaimana untuk memastikan proses pendidikan itu secara menyeluruh dan kita boleh mula di parlimen ini. Dan kita pastikan semua parlimen, semua Dewan Undangan Negeri mempunyai satu code of conduct. Tadi saya berjalan terserempak dengan salah seorang ahli parlimen, saya tak sebut mana, dan beliau menyatakan satu perkara yang sedikit janggal bila nak berbincang tentang undang-undang ini. Menteri patut tahu, ada yang beranggapan kalau dah ada akta gangguan seksual, anti gangguan seksual, maka kita tak boleh bergurau senda. Jadi saya merasakan ini satu perkara persepsi yang perlu kita lihat dengan serius.
dan ia bermula dengan pendidikan selain daripada penguatkuasa, tapi kita semua di sini sebab kita terima banyak kes. Kadang-kadang di pejabat-pejabat kita orang datang mengadu. Jadi that sensitization process has to begin with us, dengan izin. Apa pandangan? Terima kasih. Sila Segambut. Saya setuju. Kalau kita nak perkenalkan undang-undang baru, memang kita perlu belanja untuk program kesedaran dalam kalangan pembuat undang-undang dulu, pembuat dasar, kemudian penguatkuasa dan semua agensi. Saya bagi satu contoh, Akta Enactment Kebebasan Maklumat, FOI, di Selangor dan Pulau Pinang. Selepas kita luluskan enactment tersebut, kita kena belanja duit untuk latihan, training untuk information officer, dan selepas beberapa tahun kita luluskan undang-undang tersebut, kita juga ada buat pendengaran terbuka untuk jawatankuasa terpilih, jawatankuasa Selcat buat public hearing untuk mendengar sama ada undang-undang itu efektif atau tidak, aduan yang telah masuk, berapa lama mereka gunakan untuk selesaikan masalah tersebut, dan sama ada pengadu semua gembira tak dengan langkah yang telah diambil melalui enactment tersebut. Jadi ini hanya adalah langkah pertama. This is just the first step. Sebenarnya untuk pastikan ada keadilan, untuk mangsa-mangsa mendapat relief yang mereka perlukan, latihan perlu diberikan dan kesedaran itu. Jadi saya rasa selepas ini diluluskan, KPWKM kena bergerak dengan laju, kena pastikan kesedaran itu wujud. Media itu sangat penting untuk bagi kesedaran. Untuk gurauan itu, saya faham kadang-kadang memang ada gurauan, tapi kalau kita lihat kes pelajar tersebut, kalau ada gurauan yang bersifat tidak senonoh seperti rape joke, yang itu memang semua orang setuju tidak sesuai, dan tindakan tata tertib mesti diambil dengan cepat untuk kes-kes seperti itu. Jadi itu sebab saya kata iltizam politik, message daripada kabinet dan kerajaan sangat penting untuk pastikan message itu tidak akan menghalang pengadu lain untuk membuat aduan. Dengan itu, Segambut menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih Yang Berhormat Segambut.